صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kalau maghrib pada malam ini akan menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka adalah beredar berpusing kelakuan ini sekalian pula kelakuan ilmu atas ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin, tempat perjalanan hati, tempat amalan hati yang wajib bahawa belajar engkau akan ibadah yang batin. Kemudian di sini terdahulunya beredar ilmu atas ibadah yang zahir, fiqh. Kemudian beredar pula ilmu atas ibadah yang batin, tasawuf. Ilmu yang berkisar atas ibadah yang zahir, fiqh, ibadah yang batin, tasawuf, dibina atas ilmu yang pertama, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, ilmu aqidah. Mana ibadah yang batin, yang iaitu amalan hati daripada tawakul, berserah kepada Allah selepas buat asbab, dan tafwid, yakni menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan redha dengan sekian qada Allah, sama ada qada yang baik ataupun qada yang jahat, dan sabar dan taubah dan ikhlas. Ikhlas ni beribadah semata-mata kerana Allah, tiada kerana lain. Dan yang lain daripada yang demikian itu seperti yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Ini contoh ibadah yang batin. Kemudian kuliah maghrib yang terdahulunya bicara berkaitan dengan ibadah batin, amalan hati, iaitu taubah. Taubah adalah amalan hati. Taubah bukan amalan zahir. Taubah bukan hak fiqh taubah ni. Taubah ni adalah ibadah batin, amalan hati, pekerjaan hati taubah. Sembahyang sunat taubah itu fiqh. Perbanyakkan istighfar itu pun ibadah zahir, yang mana disunatkan perbanyak. Taubah ibadah batin, amalan hati yang wajib ijma' ulama. Sembahyang sunat taubah sunat, perbanyakkan istighfar sunat. Maka ianya bukan rukun taubah. Sebab kalau rukun taubah wajib ijma' ulama, rukun pun akan hukumnya wajib juga. Tapi jangan salah faham ni. Sembahyanglah sunat taubah, sunat. Satunya sunat, satunya itu ibadah zahir, fiqh. Perbanyakkan istighfar, sebab itunya perbanyakkan istighfar ni sunat. Tapi taubah amalan hati, pekerjaan hati yang wajib ijma' ulama. Balik kepada apakah di rukun taubah. Kita lepas dah bicara berkaitan dengan rukun taubah, yang mana rukun taubahnya berkisar pada hati.
Rukun taubah yang pertama menyesal. Menyesal ni hati, bukan di lidah. Rukun taubah yang keduanya meninggalkan maksiat yang kita taubah tu. Meninggalkan maksiat ni ibarah daripada al-kaffu anin nafsi. Mana apa? Menahan diri daripada mengerjakan maksiat. Hati juga. Mari daripada hati ni. Kita meninggalkan maksiat, itu ibarah daripada al-kaffu anin nafsi. Dengan bahawa kita menahan diri kita daripada mengerjakan maksiat dosa yang kita taubah. Itu pun pergi kepada hati, bukan duduk di lidah. Rukun taubah yang ketiga pulaknya, ini azam bulat di hati, tidak akan mengulangi. Hati juga. Itu dia taubah. Rukun taubah pun berkaitan dengan hati. Kemudian kuliah maghrib terdahulunya bicara berkaitan dengan taubah daripada dosa kita dengan Allah yang berkait dengan kesalahan sesama manusia. Dosa dengan anak Adam, yang mana dosa dengan anak Adam ni terbahagi kepada 5. Dosa dengan anak Adam pada agama, dosa dengan anak Adam pada diri, dosa dengan anak Adam pada kehormatan, kemudian dosa dengan anak Adam pada harta, dosa dengan anak Adam pada kemaluan. Al-ir ni apa ni? Harga diri, image, gitulah. Itu 5 jenis dosa dengan anak Adam. Terdahulu minggu lepas cerita dah hak dosa dengan anak Adam pada agama. Contohnya menuduh orang Islam tu kafir, murtad, bid'ah, sesat. Itu dosa anak Adam dalam bab agama. Contohnya mengkafirkan anak Adam, contohnya hanya percakapan asbab sahaja, tiba-tiba dikafirkan. Itu dosa anak Adam dalam bab agama. Percakapan asbab, macam contohnya minggu lepas, makan obat, cocok sejarum. Lepas cocok sejarum boleh jalan. Pada ni. Mari tadi tu ngokor, pada ngokor. Mari tadi tu tukar. Kena cocok sejarum, tak payah dah. Tak payah orang pegang dah. Orang nak pegang pun ditolak dah, ditepih dah, ditambuh dah. Tukar-tukar pun ambil dah, ditambuh dah tukaknya. Lepas kena sejarum, power molek obat. Kena sejarum tu boleh berjalan dah. Itu hanya cakap asbab. Pegangan tetap dah. Segala-galanya yang berlaku adalah perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Jadi percakapan asbab tak salah. Tapi salah pengajian, mudah-mudah mengkafirkan hanya percakapan asbab. Mana asbab contohnya? Nabi SAW bersabda, seperti tudfa'un naru bil ma'. Nabi kata, seperti dipadam akan api dengan air. Nabi kata. Ni cerita hak masalah bila datang marah, Nabi suruh berwuduk. Sebab apa? Sebab kemarahan tu datang daripada syaitan. Syaitan dijadikan daripada api. Mudah-mudahan dengan berwuduk ni akan terpadamlah kemarahan yang datang daripada syaitan, yang Allah Ta'ala jadikan daripada api. Jadi seperti Nabi kata, dipadamkan api dengan air. Dipadamkan api dengan air. Api kan bila kita sembah air, maka api pun terpadam. Nabi kata dipadamkan akan api dengan air. Itu asbab. Hakikinya air tak boleh memadamkan api. Terpadamnya api adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan air. Tapi Nabi kata seperti dipadam akan api dengan air. Ini bercakap asbab. Kama takulun narul hatab, seperti makan oleh api akan kayu api. Nabi kata. Ini Nabi cerita orang hasad. Hasad ni memakan pahala amalan kita.
Perbandingan seperti memakan oleh api akan kayu api. Hangus kayu api itu apilah yang buat. Itu asbab. Pegangan tetap dah. Api makhluk tak boleh bekah. Hangus kayu api itu perbuatan Allah, bukan perbuatan api. Ada contoh percakapan asbab yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tuhan berfirman contoh ayatnya, mimma tumbitul ard, daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Tuhan kata, walahai yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah Ta'ala, bukan bumi. Tapi asbab zahirnya bumi lah. Kalau bumi itu subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kalau bumi itu kering kontang, tak ada lah tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan kata seperti menumbuh oleh bumi akan tumbuh-tumbuhan. Walau hakikinya tumbuh-tumbuhan perbuatan Allah. Ini apa? Ayat Quran sandar kepada asbab. Jadi cakapan asbab kita cakapan harian lah. Siapa peringkat ada satu satu ceramah dalam YouTube lah. Contohnya mana kapin syirik. Contohnya iklan Milo. Minum Milo anda jadi sehat dan kuat. Bukan gitu. Iklan ni saya ingat masa budak-budak lagi ni iklan ni. Minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Ni contoh kekafiran, syirik. Tidak ada tauhid ni. Itu hanya cakap asbab. Sihat kuat tu perbuatan Allah, bukan Milo. Bukan perbuatan Milo. Lepas tu minum Milo anda jadi sihat dan kuat, itu asbab iklan. Capun nambah-nambah sikit. Minum Milo tak sihat-sihat pun. Padahal kalau iklan ni bukan kata iklan Milo je. Iklan apa pun sama je. Iklan sabun, berkilat lalu. Iklan apa ni? Iklan hok sabun beris ke, iklan hok pencuci pinggang tu kau. Berkilat lalu. Power. Itu hanya percakapan asbab. Pegangan letak dah pada ni. Jadi contoh, hanya percakapan asbab, tiba-tiba dituduh kafir ke, murtad ke, syirik ke, itu contoh dosa dengan anak Adam dalam agama, yang mana wajib kita pergi minta maaf dengan orang yang kita tuduh tadi. Kita wajib pergi minta maaf dan mengaku salah. Itu di antara rukun taubah, dosa dengan anak Adam. Kemudian dosa dengan Adam pada diri, kita mencederakan seseorang. Dosa dengan Adam dalam bab kehormatan, dia berzina dengan isteri dan anak seseorang. Itu kita sebut dah minggu lepas. Kemudian kita berhenti minggu lepasnya adalah dosa dengan Adam dalam bab harta. Dalam bab harta. Ni lah hak kira paling banyak lah. Harta, satu lagi air. Air ni maruah seseorang dengan kita umpat. Ni hak banyak. Dengan kita fitnah, dengan kita maki hamun. Ni hak paling banyak. Tapi kita sentuh dahulu berkaitan dengan harta. Dosa nak Adam dalam bab harta. Sebab contoh minggu lepasnya, di masjid pun boleh berlaku. Mana contohnya? Selipar boleh hilang. Tu. Ambil hak orang tu. Hak mula-mula tu tersalah. Tu tersalah lah. Kita kata orang tua, mata tak apa terang. Ketu kadang-kadang ada lagi hak selipar kitanya tapi sebelah. Maknanya hak sebelah lagi tu hak orang tinggal tu. Walahal kalau kita tengok pada selipar tu, Allah, color je sama. Mungkinlah warna sama, tapi jenis selipar pun tak sama, peseng selipar pun tak sama. Hanya kerana sama warna boleh ambil. Ni tersalah. Pandai ni. Hak kalau tersalah, syarak tak ambil salah lah kalau tersalah tu. Pandai ni. Tapi kalau sedar di rumah tu kena tahu semula lah yang buat tak tahu. Hak tersalah tu. Kadang-kadang hilang terus tak ada. Tersalah lah. Hak tersalah tu syarak tak ambil salah, tak catat dosa tu. Kita ni apabila selipar hilang, kita pun kebah selipar orang lain pula nak balas. Hak kita. Hak kita hak mencuri. Hak kita.
Dah selipar kita orang ambil, kemungkinan dia tersalah. Terkadang naik kok tangga lain, kok pintu lain. Lepas tu mesti duk cari selipar kok tangga lain, kok pintu lain. Ke masuk kok pintu mana ni? Oh, ya sungguh baru dia cari. Tapi tuduh orang dah curi lipar dia. Kena-kena dia salah naik kok lain, lepas tu balik nak balik kok pintu lain. Macam-macam lah. Tapi orang biasanya sengaja orang ambil selipar. Dah. Orang tersalah. Orang kemudian ni sengaja nak balas pada siapa? Balas kepada orang yang ambil selipar kita. Dia balik rumah dah. Kita pun ambil selipar orang lain. Ni dosa dengan anak Adam. Ni cerita nak sembahyang berjemaah 5 waktu. Hak setakat sembahyang Jumaat tu ada. Saya pernah jumpa dengan orang perangai dia hari Jumaat sebulan sekali tukar selipar. Ni perangai. Ada ni. Sebulan sekali. Habis ni bukan hak berjemaah 5 waktu ni, hak mari Jumaat saja. Mari Jumaat saja tu kadang-kadang 5 waktu budak semayang pun ada. Mana ni? Hak mari Jumaat saja tu. Mana hak tak semayang pun mari hari Jumaat. Tuan uji kita dengan Covid, hak semayang waktu hari Jumaat wak ringan je. Hak dulu hak tak semayang pun hari Jumaat dia mari semayang. Tuan uji kita dengan Covid, masjid tutup 2-3 bulan, betul ke tak? Lebih kurang gitu ada. Masjid buka, orang yang semayang waktu dok tinggal Jumaat dia buat lebih kurang aje. Kadang-kadang tak mau semayang Jumaat. Jadi dia dia kata nama orang tak panggil apa. Bukan alasan gitu, kita kena usaha. Sekarang ni pula tak ada nama-nama dah. Ikut keluasan. Boleh semayang dah. Tapi ada tempat yang mana ni orang kurang main Jumaat. Ni. Terkadang hak main Jumaat tu orang yang sembahyang 5 waktu. Tinggal Jumaat kabair dosa yang amat besar. Walaupun kita sembahyang Zuhur di rumah sekalipun, tinggal sembahyang dosa yang amat besar, lebih besar daripada kita tinggal sembahyang Zuhur tu sendiri. Walaupun kita tinggal Jumaat, kita buat Zuhur di rumah sekalipun. Jadi lepas kena uji dengan Covid ni, sepatutnya kau kuat ibadat. Ni tak mau mari masjid pula dah. Hari Jumaat pun tak mari masjid. Hak berjemaah tak mari tu dah pelik lah. Hak ahli tetap jemaah pun tak cukup. Ahli tetap tu. Tapi kadang-kadang orang tua kan, dia orang tua apa semua, dia banyak penyakit. Jadi untuk maslahat diri dia, jemaah ni waktu tak mari, Jumaat dia mari. Dia got pesen tu. Tu adalah sebab dia. Tapi Jumaat dia mari. Nak ceritanya, jemaah pun tak apa nak mari dah. Hak segar-segar, hak selama ni berjemaah 5 waktu, lepas tuan uji dengan Covid ni bukan kau nak kuat ibadat. Ada ni. Hak masjid tutup tu, itu untuk maslahat. Masjid dibuka, kita kena, sebab masa masjid ditutup tu desakan supaya masjid dibuka. Ada ni, desakan tu lah. Kita ingat-ingat kepada masjid dibuka, rumbu penuh. Dah masa masjid ditutup tu punyalah dosa. Bila nak buka masjid ni? Tengok pada desakan tu, penuh masjid. Kalau masjid buka, tak mari-mari pun. Ahli tetap pun hilang. Masjid buka dah. Kadang-kadang pihak masjid pula masa lagi menyempit kan. Ada juga. Masjid buka dah. Kerajaan membenar dah buka masjid. Pihak masjid pula yang menyempitkan. Ada satu masalah pula. Jadi buat berlebihan berbanding dengan arahan berpihak kerajaan. Dia nak menyempitkan, nak menyusahkan pula orang. Dia bukan nak melegakan, nak melapangkan, nak keping orang main masjid. Dia jadi nak menyekat pula. Ni. Kadang-kadang pihak masjid pula yang ambil tindakan yang seumpama ni. Sebab orang ni dia jadi agak jauh sikit dari masjid. Kita orang masjid lah, nak kena keping orang biar main masjid pula. Jangan orang main masjid, pak masjid pula nak menyusahkan. Kita kena perluaskan.
Tapi kalau hak mari tak cukup alat yang peraturan ditetapkan, tu memanglah pihak masjid kena sekat. Hak mari yang tak cukup alat tu lah. Faham dia alat? Sejadah, pelitup muka. Hak tu kalau pihak masjid tak boleh masuk, jangan duk ngamuk pula. Ada kat pesen tu. Dia tak bawa sejadah. Pihak masjid tak boleh masuk, dia mengamuk pula. Apa benda pula penyakit gitu? Tu salah sebelah kita. Cuba tengok orang lain tu. Seorang naik sejadah, ada pelitup muka. Seorang naik ada sejadah, ada pelitup muka. Dah kita siapa istimewa sangat, saya dapat sejadah pun boleh. Jangan gitu. Dah tu orang-orang individu pula kena ikut peraturan. Pihak masjid jangan menyempitkan. Kena perluaskan. Kuliah agama pun sama. Kuliah agama ni dia agak merosak orang nak belajar ni. Kuliah agama pun kita kena perluaskan. Kalau orang perempuan nak datang belajar pun kita kena perluaskan ruang untuk mereka. Biar mereka datang belajar. Jangan kita sempitkan ruang untuk perempuan datang belajar. Kadang-kadang setengah tempat, perempuan nak datang belajar, dia kena melintasi di hadapan jemaah lelaki. Itu apa benda pula seumpama tu. Pintu perempuan dia tak buka, dia buka pintu yang sama dengan pintu lelaki. Perempuan nak datang masjid untuk belajar, perempuan ni terpaksa melintasi di hadapan lelaki. Ada juga masjid yang seumpama tu. Jadi kenapa pula jadi seumpama tu? Dalam keadaan masyarakat ni agak jauh sikit dengan masjid, dengan pengajaran agama, kita pihak masjid lah yang kena tarik semula, jangan menyempitkan. Saya tadi bab hari Jumaat. Bab hari Jumaat gitulah. Jangan kita buat mudah-mudah dosa besar. Orang lelaki yang cukup syarat tidak sembahyang Jumaat dosa besar, walaupun dia sembahyang Zuhur di rumah sekalipun. Tapi nak cerita orang dahulu ni tak sembahyang pun dia datang Jumaat. Tapi perangai di pesen di mari hari Jumaat tu selipar ni lama dah dipakai. Hak orang dah dipakai tu. Lama dah puas dah. Dia pun tengok di mana hak ni hak sama sahih dia tengok. Dia pun cuk. Dia cuk ah. Cuk panggil dak. Cuk mana ni? Tanda. Bukan tanda ni dia mak tu selipar balik nak ambil. Balik dia ambil Lepas tu kemudian macam mana ustaz saya tu selipar tu tapi bukan semua-semua dia kata puas pakai barulah ditukar baru. Puas pakai ditukar baru tu dia curi orang. Hari Jumaat. Tu dosa kena adan dalam bab harta. Macam mana nak bertaubat? Nak pulang balik selipar orang, selipar tak ada dah. Nak kena ganti balik masalah sekarang ni, selipar siapa kita tak kenal. Macam mana cara nak bertaubat? Kalaulah kita ambil barang orang tu kita tak kenal, ataupun orang tu tak tahu ke mana dah. Kita kenal dia, tapi dia sudah berpindah tempat dah. Tak tahu ke mana dah dia. Macam mana kita nak bertaubat? InsyaAllah kita akan cerita satu-satu yang berkaitan dengan dosa dengan Adam pada persoalan harta. Orang ni kadang-kadang bukan kata ambil selipar. Orang kadang-kadang nak pijak selipar orang pun dia dok. Pijak selipar dengan tapak selipar lah. Kalau pijak selipar dengan kaki sebab selipar tu penuh dah di hadapan, kita kena berselipar di belakang, tu tak ada jalan lah. Pada ni. Kadang-kadang dia mari lambat. Selipar yang ada tu penuh dah. Depan tu penuh dah selipar. Dia pun pijak selipar orang, hidup depan. Macam mana kira tu? Kita mengotori selipar orang tu. Nak kira macam mana tu? Kadang-kadang pijak. Dia sepak selipar orang, ada ruang. Dia pun selipar dia. Hebat. Mari masjid nak berjemaah tu. Tak ada adat langsung, tak ada hukum hakam. Kotor selipar orang. Nak kira mana tu? Jangan seumpama tu. Lewat kita pun selipar kita belakang lah. Tapi selipar tak mau belakang, pegang selipar tu. Kemudian pijak atas selipar orang kaki tak ada masalah, orang pun tak marah. Selipar tu kita ubah dalam rak ke apa ke. Tapi janganlah kita pijak dengan tapak selipar kita kotor atas selipar orang. Ni kena kira belaka ni.
Hak orang kita kena kira belaka. Jangan duk pakai langgar-langgar gitu ni. Kita cerita masjid ni. Kita cerita orang mari nak semayang ni. Kena jaga molek lah. Adat-adat hukum hakam kena jaga molek. Mana kalau kata kita hilang selipar, kaki ayam pun kaki ayam lah. Gitu je. Jangan ambil lipar wakaf masjid pula balik. Ni satu nyakit pula. Selipar dia hilang, dia ambil selipar wakaf masjid. Mana boleh kita keluarkan selipar wakaf masjid daripada kawasan masjid? Pinjam. Mana boleh tu hak wakaf untuk masjid? Ada kot pesen gitu. Selipar dia hilang, dia ambil selipar hak masjid. Jangan. Masjid selipar ni siapa ke kena guting no. Nak pergi beza selipar masjid dengan selipar bukan masjid. Guting uduh selipar tu. Berapa guting? Sebab apa orang ambil kau dah guting? Allah. Ada diguting depan apa? Diguting. Allah lah guting. Sebab apa orang ambil? Jangan, itu lipar wakaf. Kita ni hak wakaf-wakaf ni kita kena cermat lah. Dalam mazhab Syafi'i kalau bab wakaf ni kena cermat. Kalau contoh ni orang wakaf air untuk masjid. Kita hanya minum di masjid. Jangan kita ambil air wakaf di masjid ni kita buah dalam bekas air kita masuk dalam kereta kita. Tak boleh. Sebab orang wakaf tu di masjid tu minum masjid tu sudah nak. Bukan awak bekas kita naik kereta. Sekarang ni air tu wakaf untuk minum di masjid. Kita pun ambil botol air kita penuhkan, kita pun bawa bekas masuk dalam kereta. Salah tu tak boleh. Jangan buat gitu. Kena faham lah ni. Mana kalau hak wakaf untuk masjid lah. Jangan kita pakai langgar gitu. Kita di masjid ni biarlah. Contoh kita sebagai orang masjid yang berasaskan kepada ilmu, kena jaga hukum hakam molek. Kalau selipar tu tak ada, tak apalah, kaki ayam pun kaki ayam lah. Kita bukan kaki ayam, kita nanti naik kereta, naik motor, gitu je lah. Saya ingat lagi masa budak-budak dulu. Budak-budak lama ni cerita 30 tahun dulu. Masjid Putih ni tempat semayang. Naik bah, pergi pondok, balik pondok, bah lah. Naik bah lah. Nak semayang, mari masjid ni. Hilang selipar kaki ayam sampai ke basteng. Basteng mana? Basteng tu. Sebelum basteng dulu ada kedai-kedai ni, kedai-kedai tepi-tepi ni tak ada lagi bangunan ni, kapung orang ni. Dinding ni kapung orang dalam ni. Biar masjid ni kapung orang belakang ni, tak ada lagi ni. Hak pekak budak-budak dah sempat tu. Cerita 30 tahun dulu. Ni tepi-tepi ni kapung orang belakang. Lepas ada batu tu basteng hak lama. Tepi basteng lama tu kan banyak kedai kain, kedai apa tu kan. Bila kita hilang selipar di Masjid Putih ni, kaki ayam lah. Kaki ayam. Tak apalah kaki ayam pun. Tak malu pun. Orang tengok kita kaki ayam, orang tahu dah ni. Budak ni hilang selipar ni. Dia nak kata budak ni tak betul, baju comel seluk. Piyah ada. Tak dia orang tak kata ni kaki ayam ni. Hak jenis tak berapa nak ada, pakaian comel. Orang beli gamuk lalu dah. Ni hilang selipar di masjid tu. Kita pergi kat jual cari selipar pula. Kaki ayam tak apa. Memang selipar banyak tapi tak sudah ambil orang. Tapi jauh juga tu daripada sini nak sampai ke tempat jual tepi basteng lama. Jauh juga tapi tak ada apa-apa. Tak ada luka-luka tak ada cedera-cedera. Biar kita ajar gitu. Jangan hak orang. Biar kita susah sikit pun. Jangan ambil hak orang. Jangan kita buat alasan. Tak apalah kita ambil dulu, kita hantar balik. Tak boleh. Jangan. Itu dalam bab harta. Kena jaga molek. Dalam bab dosa ada dalam bab harta. Kemudian dalam bab harta ni lah hak paling jahat lah. Kalau kita kata paling. Ialah kalau orang ambil barang orang ni jahat dah ke. Tapi hak paling jahat dalam bab harta ni orang ambil harta anak beranak sendiri, iaitu harta pusaka. Hak tu paling jahat. Orang jahat mencuri ni, dia tak mencuri hak anak beranak dia. Dia pergi curi kampung lain. Dia pergi mencuri di negara lain. Dia pergi merompok di negara lain. Kemudian dia pun
hantar hasilan mencuri merampok tu ke negara dia. Tapi kalaulah harta pusaka diambil hak siapa? Hak darah daging dia, hak adik-beradik dia, hak anak saudara dia. Ni. Ada ni. Ini dosa nak nampak harta, hak ni hak lebih keji, lebih jahat. Sepatutnya kalau adik-beradik, kalau contoh kita hak paling besar, hak bawah-bawah tu tanggungjawab kita. Kita jaga mereka, kita tolong mereka. Ini bukan ni tolong kebah, tolong tipu harta pusaka. Macam mana? Kalau kata adik-beradik kita meninggal, ada dia punya anak saudara, kita yang tolong jaga harta, bukan kita nak pergi rebut harta. Ingat baik ni. Kadang-kadang pekerjaan seumpama ni, orang-orang yang berkenaan juga kadang-kadang duduk masjid semua. Tapi terdahulu ditipu harta pusaka, macam-macam cara nak buat. Bila orang tua meninggal, hak adik-adik ni masih lagi bawah umur. Bawah umur. Tu siap. Hak abang-abang ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Pekerjaan ni akhirnya memutuskan silaturrahim sama-sama saudara sedarah sedaging. Ni kerjaan jahat ni memutuskan silaturrahim sesama saudara sedarah sedaging. Yang menjadi mangsa akhirnya hidup dengan dendam. Yang menjadi pemangsa tu relax dia. Masjid semua. Mati nanti tahulah bahagian. Hak jadi mangsa ni pula tak reda. Akhirnya jadi mangsa ni dah jadi mangsa. Akhirnya hidup dengan dendam. Al-hikdu, dendam. Mari dari mana ni kerjaan ni? Orang boleh tipu dalam bab pusaka ni, boleh siapa ke dia tukar tarikh mati. Kerja macam mana tu, dia boleh tukar tarikh mati. Buat kerja jahat, boleh tukar. Contoh, kalau anak meninggal, mak masih lagi ada, mak ada bahagian kepala mayat. Ada ni. Tapi bahaginya tidak. Sampai masa mak meninggal, bahagian mak kepala mayat ni akan turun kepada anak-anak mak ni pula. Siapa yang bagi hak harta anak hak meninggal ni, mak meninggal kemudian, kena bahagian mak tak ada. Sebab apa? Sebab tarikh mak mati dahulu daripada tarikh anak dia mati. Faham tak dia? Faham tak? Anak mati dulu, ada mak. Mak ada bahagian kepala mayat. Tapi tak bagi dak apa? Maksudnya je, mak mati. Bahagian mak ni akan turun pada anak-anak dia pula. Adik-beradik arwah mati mula-mula tu nah. Kira-kira tak ada bahagian mak sebab apa? Tengok-tengok. Tarikh mati, mak mati dulu daripada anak dia mati. Jadi bila mak mati dulu tak ada kepala mayat. Sebab anak dia tak mati lagi. Ni kerja apa gini? Ke nak tukar apa? Nak tukar langit apa? Tukar langit tau. Ke nak tukar langit. Tak ke mananya. Kadang buat kerja nak banyak tak tinggal. Kalau hak tak setuju, tak sawaklah gitu. Aku buat gini nak pergi kemung juga. Kita tak ambuh hak orang, biar susah pun. Walaupun tak ambuh sudah aku nak. Pagi tu lalu nak. Hak orang betul benar ni tak ambuh hak orang. Hak orang ni bukan hak orang suku sakat. Hak anak beranak. Bukan hak orang tu, hak anak beranak. Tak ambuh, biar susah pun. Kita carilah harta sendiri. Dunia sekejap aja. Ini orang ada akhirah. Orang tak ada akhirah, mu tak ambuh sudah. Aku nak. Nak pergi ke mana? Ini bab harta. Hak ni
kalau kata pergi Mekah tiap-tiap tahun, haji mabrur tiap-tiap tahun, tak ada, tak lepas dosa dengan Adam. Tak lepas. Ini betul nafsu syaitan dipanggil. Nafsu. Sepatutnya bila ada kematian, kita lah susung atur. Biar mereka yang berhak ni dapat hak mereka secukupnya. Duk gitulah. Bukan kita nak tipu, nak rapah hak adik-beradik darah daging kita sendiri. Orang hak jujur ni dia cari, kalau tak jumpa pun dia cari. Hak pesanan-pesanan orang tua dia cari. Orang jujur betul benar. Pesanan lah, sebab contoh pesanan bila anak tu anak angkat, dia tak ada bahagian pusaka. Tapi arwah ni pesan. Kena berilah wasiat. Wasiat tu diluluskan ni sebanyak-banyak 1/3. Tapi ni tak banyak lah. Maknanya pesan supaya beri pada anak angkat. Anak angkat tu duduk jauh dah. Pergi cari. Hak adik-beradik akak anak arwah pergi cari. Nak beri juga. Hak bahagian, hak mak dia wasiat. Padahal awak senyap sudah. Bukan ada tulis-tulis apa pun. Wasiat mulut je. Saksi ada tapi wasiat mulut je. Dah pergi cari. Pergi cari. Cari situ, cari sini. Nak tunaikan wasiat. Sebab apa? Bila diwasiatkan, harta tu bukan harta hak adik-beradik dia ni. Kena tahu. Ni orang hak jujur. Orang hak ada akhirat. Dunia ni orang nak belaka dunia ni. Tapi nak dunia yang halal. Dunia yang tidak menyebabkan kita menanggung beban di padang mahsyar. Ni kena jaga molek kita dalam bab ni. Kita sebagai ibu bapa, kita pastikan anak-anak kita dapat ilmu agama secukupnya, insya-Allah mereka akan jaga molek hak bahagian-bahagian faraid yang telah ditetapkan oleh syarak. Tapi kalau kita ibu bapa tidak memastikan anak-anak dapat ilmu agama secukupnya, ni akan timbul macam-macam cara untuk tipu harta pusaka, tipu harta milik adik-beradik, anak-anak kita sendiri. Ini contoh dosa nak Adam dalam bab harta. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita sambung lagi lah berkaitan dengan dosa nak Adam dalam bab harta. Kemudian macam mana cara nak bertaubat. Sebagai contoh tadinya kita ambil selipar orang, tuang dia tahu siapa, tuang dia tahu mana, macam mana kau cara kita nak bertaubat. Dan kita dia ajar cukup-cukup dah macam mana cara nak bertaubat daripada dosa kita dengan Allah berkait dengan kesalahan sesama anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.